Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak murid Ustaz yang Ustaz kasihi sekalian. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga tercinta ya di rumah. Sila patuhi SOP dan sentiasa jaga jarak kita dengan orang lain supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini, dan seterusnya insya-Allah kita dapat bersemuka kembali di sekolah untuk sesi pembelajaran kita. Jadi pada hari ini alhamdulillah anak-anak murid Ustaz bersama dengan Ustaz lagi sekali dalam Jom Belajar Bersama Ustaz Muhammad Fahmi. Baik, jadi alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi untuk kita belajar bersama-sama walaupun kita waktu dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Alhamdulillah ada PDPR ni, betul? Baik, tanpa membuang masa, mari kita tengok ke slide yang seterusnya. Jadi, seperti biasa, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita akan membaca doa sebelum belajar. Baik, anak-anak murid Ustaz, sila tanda tangan sama-sama supaya kita dapat membaca doa bersama-sama dan supaya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita belajar pada hari ini. Baik, tanda tangan sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmah-hikmahmu dan berikanlah kami rahmat-rahmatmu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi dengan bacaan doa sebentar tadi, kita mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kita kelancaran untuk belajar pada hari ini. Baik, jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini anak-anak murid Ustaz? Hari ini kita akan belajar pelajaran tahun 4 dalam bab ulum, iaitu khususnya dalam bab ibadah. Baik, anak-anak murid Ustaz, kalau ada buku teks bersama-sama dengan anak-anak murid sekarang, boleh buka ke muka surat 114, iaitu di bawah tajuk Mari Bersuci. Khususnya kita akan belajar pada hari ini apa dia? Kita akan belajar tentang najis. Kan? Jadi, apa yang kita akan belajar sebenarnya? Hari ini ada 3 komponen utama yang kita akan belajar, iaitu yang pertama, anak-anak murid akan belajar tentang apa dia najis itu. Akan belajar tentang pengertian najis. Yang kedua, anak-anak murid Ustaz akan belajar tentang jenis-jenis najis yang ada. Dan seterusnya yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar. Kita akan belajar tentang cara-cara kita nak membersihkan najis-najis tadi. Jadi kita akan belajar itu dia 3 perkara penting. Dan kita tengok kepada slide yang seterusnya apa dia. Baik, untuk komponen yang pertama kita akan belajar tentang pengertian najis. Apa dia najis? Apa maksud di sebalik najis? Kalau kita dah tahu, baru kita dapat membezakan apa dia najis, apa dia tak najis dan kenapa dia najis, kan? Okey, jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat apa dia pengertian najis tersebut. Baik, najis ini apa dia anak-anak murid? Najis ini adalah semua benda kotor. Semua benda kotor kan yang boleh menghalang daripada salat. Dia tak semestinya semua benda kotor itu najis, tapi dia khususnya yang boleh menghalang daripada salat, itu baru dikira sebagai najis, kan? Okey. Sebagai contohnya, kalau kita pergi ke kebun, betul? Kalau kita pergi ke kebun, kita kan badan kita kotor. Kadang-kadang kita ada tanah dekat sini, kita nampak kotor. Tapi adakah itu najis? Tidak. Itu bukan najis sebab tanah walaupun dia nampak kotor, dia tidak menghalang kita daripada solat. Jadi dia tidak dikira sebagai najis. Cuba tengok pada contoh yang kedua ini. Sebagai contohnya, kita termuntah. Kita termuntah terkena baju. Itu benda kotor, betul? Cumanya dia boleh menghalang kita daripada salat, kan?
ianya tak suci dan ia dalam kategori najis. Jadi itu beza antara dua benda tersebut. Najis ini ialah semua benda kotor yang boleh menghalang kita daripada melakukan solat. Jadi itu baru najis. Kalau tak halang kita daripada melakukan solat, itu hanya benda kotor yang biasa, bukan dikira sebagai najis. Okey, faham ya anak-anak murid? Alhamdulillah. Baik, kita tengok kepada yang seterusnya apa dia. Baik. Yang seterusnya, apa yang kita akan belajar adalah jenis-jenis najis. Kita tengok apa dia jenis-jenis najis. Baik, jika kita lihat ada 3 jenis najis atas dunia ni. Yang pertama, apa dia? Najis mukhaffafah. Yang kedua, apa dia? Najis mutawassitah. Yang ketiga, apa dia? Iaitu najis mughallazah. Dan sekarang kita akan lihat apa dia perbezaan antara tiga najis ini dari segi pengertiannya dan dari segi contohnya apa dia. Baik, yang pertama kita lihat pada najis mukhaffafah. Ya, kita lihat pada najis mukhaffafah. Yang mana najis mukhaffafah ni? Najis mukhaffafah yang ini ya. Okey, kita lihat pada najis mukhaffafah. Apa dia? Baik, najis mukhaffafah ini ialah air kencing kanak-kanak lelaki. Ya, air kencing kanak-kanak lelaki yang di bawah umur 2 tahun. Bawah umur 2 tahun. Jadi kalau ada anak-anak kecil kan, adik-adik kita yang bawah umur 2 tahun, dia terkencing. Ya, anak-anak kecil lelaki, mesti lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan mesti ada lagi satu syarat, dan mesti dia minum hanya susu ibu sahaja. Kalau dia dah start makan biskut, dah start makan nasi, dah start makan benda lain, itu tidak dikira sebagai najis mukhaffafah. Cuma yang najis mukhaffafah ini dikira sebagai apabila seorang kanak-kanak lelaki di bawah umur 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Itu baru dikira sebagai najis mukhaffafah. Jadi kita tengok pada najis yang seterusnya, iaitu najis mutawassitah. Apa dia? Najis mutawassitah pula ialah najis selain daripada najis mukhaffafah tadi, dan juga najis selepas ini, iaitu najis mughallazah. Selain daripada dua najis tersebut dikategorikan sebagai najis mutawassitah. Jadi kita tengok apa contoh dia. Contoh dia iaitu tahi 1, darah 1, apa lagi? Muntah 1, apa lagi? Ada lagi macam-macam, banyak jenis najis, kecuali najis mukhaffafah tadi dan juga najis mughallazah selepas ini. Itu semua dikira sebagai najis mutawassitah. Okey, kita lihat pula apa dia najis mughallazah. Najis mughallazah ini ialah anjing 1, 2 babi, dan keturunannya. Apa maksud keturunannya? Maknanya kalau dia ada anak, ataupun anjing ni kahwin dengan babi, ada anak, itu dikira sebagai keturunan. Ataupun kucing ni bolehlah nak berkahwin dengan si anjing ni dan ada anak, itu pun dikira juga sebagai najis juga, najis mughallazah, sebab dia berketurunan daripada anjing dan babi, ataupun segala yang berkaitan dengannya. Apa yang berkaitan? Apa contohnya? Contohnya kita ada beli kasut, kan? Kita ada beli kasut, ya. Kasut itu diperbuat daripada kulit babi. Jadi itu juga dikira sebagai najis mughallazah walaupun itu bukan benda yang hidup. Jadi semua yang berkaitan tentang anjing 1, yang kedua babi adalah najis mughallazah. Ini contohnya. Air kencing dia, air liur dia, kulit dia, bulu dia, semua itu najis mughallazah, dikategorikan sebagai najis mughallazah. Jadi 3 ini adalah beza antara najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughallazah. Ini dia adalah bezanya. Jadi anak-anak murid ustaz mesti fahamkan apa dia maksud najis-najis ini dan juga contoh-contohnya, untuk dapat membezakan apa dia beza najis ini dengan najis yang lain. Itu sahaja 3 najis yang ada dalam muka bumi ini. Jadi kita lihat pada yang seterusnya, cara kita nak membersihkan najis-najis tersebut. Baik, okey, kita lihat ya. Najis mukhaffafah. Najis yang pertama, najis mukhaffafah. Apa dia najis mukhaffafah tadi? Iaitu ni, tengok gambar tu. Apa dia?
gambar budak kecil. Ustaz letak gambar supaya senang ingat. Iaitu najis mukhaffafah adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang di bawah umur 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Jadi kalau ada budak tersebut kencing, kan, apa yang kita perlu buat? Kita hanya renjiskan air mutlak. Renjiskan air mutlak pada tempat yang terkena najis tersebut. Okey, untuk lebih kefahaman kepada anak-anak murid Ustaz, mari kita lihat pada video yang telah disediakan ini. Sekiranya pakaian anda terkena najis mukhaffafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali susu ibunya sahaja. Cara membersihkannya adalah dengan mengambil air yang suci dan bersih, kemudian renjiskan di tempat yang terkena najis dengan rata. Kemudian keringkan pakaian tersebut dan anda boleh menggunakannya seperti biasa dengan yakin. Jadi macam tu saja cara kita nak membersihkan najis mukhaffafah itu tadi. Mudah saja dengan merenjiskan air mutlak. Mesti air mutlak, jangan air lain, air sos air sirap ke, air soya ke, jangan. Mesti air mutlak. Ya, renjiskan sahaja pada tempat yang terkena najis tersebut. Mudah saja. Okey, yang seterusnya kita lihat pada cara membersihkan najis mutawassithah. Najis mutawassithah tadi Ustaz cakap apa? Najis selain najis mukhaffafah ataupun najis mughallazah. Seperti apa? Tahi ataupun darah ataupun tahi cicak. Ataupun apa lagi? Macam-macam. Banyak. Okey, kita lihat. Cara kita nak membersihkan najis mutawassithah. Yang pertama, hilangkan dulu najis tersebut. Kan? Kalau kita nampak ada seketul, kita buang. Biar dia hilang daripada situ. Janji kita buang, kita bersihkan najis tersebut, sama ada pada badan kita ataupun pakaian kita ataupun tempat yang kita duduk. Macam tu. Okey, yang kedua seterusnya, basuh dengan air mutlak. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada baunya ataupun warnanya ataupun rasanya. Jadi kena buang. Jadi kalau kita nak hilangkan, yang pertama tadi kita kena hilangkan, betul? Sama ada kita nak berus dengan sabun, kita nak apa pun buatlah. Yang penting yang seterusnya, yang kedua, kita bersihkan semula, kita bilas dengan, kita basuh dengan air mutlak. Jadi kalau nak lebih faham, kita lihat pada video yang Ustaz. Sekiranya pakaian anda terkena najis mutawassithah, contohnya tahi, air kencing manusia ataupun darah, cara menyucikannya ialah dengan yang pertama, hilangkan najis tersebut. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, warna, bau ataupun rasa. Kemudian keringkan dan anda boleh menggunakannya tanpa was-was. Itu dia, mudah saja. Yang pertama, hilangkan najis tersebut. Sama ada nak guna sabun, nak guna berus, hilangkan, janji dia hilang. Dan seterusnya yang kedua, bersihkan dengan air mutlak supaya dia lebih bersih sampai kita yakin dah hilang kesan dia, sama ada bau dia, sama ada warna dia ataupun rasa dia. Jadi itu cara untuk kita membersihkan najis mutawassithah. Baik, seterusnya yang terakhir kita akan lihat pada cara kita membersihkan najis mughallazah.
Najis mughallazah tadi apa Ustaz cakap? Iaitu najis yang berkaitan dengan anjing dan babi. Jadi itu adalah najis mughallazah. Dan kita lihat macam mana cara kita nak bersihkan dia. Yang pertama sama juga, walau apa pun jenis najis kita kena bersihkan dia sampai dia hilang, kan? Hilangkan najis yang terkena pada badan kita ataupun pakaian kita ataupun tempat kita. Dan seterusnya basuh dengan air tanah sekali. Dan seterusnya basuh dengan air mutlak sampai hilang kesannya sebanyak 6 kali. 1 nisbah 6. 1 tanah, 6 air mutlak. Sampailah hilang kesannya sama ada bau, rasa ataupun warna. Okey, macam biasa kita tengok pada video yang ada untuk lebih faham. Sekiranya badan atau pakaian anda terkena najis mughallazah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air dan campurkan dengan tanah. Ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis dengan 1 kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali. 6. Sekarang kasut anda telah suci daripada najis mughallazah. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Itu cara kita nak membersihkan najis mughallazah tadi. Iaitu ingat formula ini, iaitu 1 dan 6. 1 tanah, 6 air mutlak. Itu sahaja untuk cara membersihkan najis mughallazah. Okey, jadi Ustaz rasa itu sahaja perkongsian yang kongsikan pada hari ini, iaitu kita dapat mengenal apa dia najis, jenis-jenis najis dan cara kita nak membersihkan daripada najis-najis tersebut. Jadi untuk lebih kefahaman kepada anak-anak murid Ustaz, boleh baca semula ataupun lihat pada video Ustaz ini dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya manfaat yang kita dapat pada hari ini dapat diberikan juga, dapat disampaikan juga kepada kawan-kawan yang lain supaya orang-orang lain dapat tahu juga ilmu ini. Ya, jadi itu saja yang dapat Ustaz berikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.